Bukan mudah berjalan berseorangan. Tubuh yang tengah lesu, berkais dan melumbung, pulang menabak laju dalam langkah yang melunjung. Yang menegur kabarku, berpaling bukan sombong. Titikku kini satu senyumkan yang dah melulung. Kadang terkena pedang bermata dua kurang. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali lagi ke dalam channel Latif Maula Ait. Terima kasih kepada anda semua yang masih stay tune dalam channel ini. Jika anda suka seni ataupun anda yang tidak tahu tentang seni pun, boleh subscribe ya. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi. Terima kasih kepada anda semua yang masih stay tune dan setia di dalam channel Latif Maula Ait. Jika anda baru dalam channel, jika anda ingin melihat semula lukisan-lukisan time-lapse yang telah saya hasilkan sebelum ini, anda boleh browse dalam channel YouTube Latif Maula Ait ya. Banyak video-video lukisan yang telah saya hasilkan sebelum ini. Okey, pada hari ini kita ingin ya memperkatakan tentang bagaimana untuk menjadi seorang pelukis penuh masa dan bagaimana untuk survive sebagai seorang pelukis penuh masa supaya anda boleh menjana pendapatan dan secara konsisten sehingga ke akhir hayat anda. Hampir lelah, hampir jatuh diri ini, bila separuh semangat tiada di sisi. Tak mengapa ku tempuhi dugaan, bukan mudah berjalan. Tinggalkan, sikitkan, sampai tujuan ulang sehingga mahkota diculak. Tak dengar? Apa nak jual lukisan harga 1000 pun susah? Oh, susah nak jual kalau harga lukisan 1000. Okey. Ya, mungkin di antara kita pelukis ya pernah merasai ataupun peristiwa di mana nak menjual lukisan yang berharga 1000 lebih pun susah ya, terutama pada mereka yang tinggal di bandar-bandar kecil dan juga di kampung ya. Mungkin ada yang pernah ya merasakan nak jual harga bila mengatakan lukisannya berharga 1000, dia orang cakap mahal sangat lah ni lukisan ni. Kenapa mahal sangat ni? Tak mampu lah saya nak beli. Mungkin perkara ini pernah berlaku ya kepada pelukis-pelukis ya, terutamanya kepada pelukis-pelukis yang pemula ya. Mungkin pernah mengalami nasib seperti ini. Ini mungkin disebabkan oleh apresiasi seni kita di kalangan masyarakat masih lagi kurang. Jadi saya merasakan bahawa tanggungjawab pelukis itu adalah sangat penting untuk menyedarkan masyarakat bahawa seni itu juga adalah suatu keperluan. Okey, saya ingin menceritakan ya sedikit bagaimana untuk menjadi seorang pelukis penuh masa dan juga bagaimana untuk survive sebagai seorang pelukis mengikut pengalaman yang telah saya lalui sepanjang saya menjadi seorang pelukis penuh masa yang hampir 20 tahun, iaitu saya sudah memulakan kerjaya sebagai seorang pelukis penuh masa sejak tahun 2006 ya. Bagaimana saya menjadi seorang pelukis penuh masa? Okey, pada tahun 2006 tu sebelum saya menceburkan diri dalam kerjaya sebagai seorang pelukis penuh masa, saya bekerja di supermarket di Bentong sebagai seorang artis display ya. Seperti mana yang kita tahu ya, untuk menjadi seorang pelukis ya bukan mudah, kerana untuk menjadi seorang pelukis ataupun untuk melukis sebuah hasil karya ataupun membuat hasil karya itu anda memerlukan modal ya. Modal seperti anda perlu membeli peralatan melukis seperti cat minyak, warna, watercolor dan sebagainya ya, canvas dan sebagainya. Ini memerlukan duit untuk membeli barang-barang tersebut, melainkan anda merupakan seorang anak orang kaya ataupun mungkin anda mempunyai simpanan yang berkepuk-kepuk dalam bank anda. So anda tak perlu risau ya sama ada lukisan anda terjual ataupun tidak. Jadi kepada mereka yang memang walk alone, maknanya mereka tidak bergantung harap pada sesiapa, mereka ini saya ini lebih kepada yang tidak bergantung kepada sesiapa ataupun ibu bapa saya cuba survive ya. Sebelum saya menjadi seorang pelukis masa, saya bekerja sebagai seorang artis display di sebuah supermarket di Bentong ya. Pada waktu itu saya bekerja sepenuh masa di supermarket Bentong. Kemudian pada sebelah malamnya saya melukis. So memang you have to work hard ya. Jika memang anda work alone ataupun memang zero, tidak ada apa-apa pendapatan ya ataupun ada apa-apa modal untuk menjadi seorang pelukis, pertamanya anda jangan berhenti kerja terlebih dahulu. Jika anda ya
anda kena kumpul modal untuk melukis ya, sebab anda perlu beli peralatan tersebut untuk menghasilkan karya anda. So anda bekerja terlebih dahulu sepenuh masa, kemudian bahagikan masa melukis itu ya, at least dalam masa 3 jam ataupun 4 jam sebelah, jika anda kerja sebelah malam, kemudian jika anda kerja sebelah siang, mungkin malamnya anda boleh menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap karya anda. Jika anda kerja malam, anda boleh membuat hasil karya anda sebelah siangnya. Jangan terlalu lama, tapi tetapkan ataupun konsistenkan ya, hasilkan karya-karya yang boleh dijual untuk mengumpul dana bagi anda untuk meneruskan kerjaya anda sebagai seorang pelukis sepenuh masa ya. Jangan berhenti kerja terlebih dahulu. Pastikan anda dapat kumpul dana untuk menampung kehidupan anda seterusnya jika anda ingin berhenti kerja dan ingin menjadi seorang pelukis sepenuh masa. Okey. Jika anda betul-betul ingin menjadi seorang pelukis sepenuh masa ya, kerana minat yang membuak-buak dari dalam dada dan juga passion yang bersungguh-sungguh ya, mungkin ya anda boleh menghadapi cabaran dan rintangan yang bakal yang akan dihadapi dalam perjalanan hidup anda. So ini adalah antara tips-tips yang mungkin boleh diguna pakai untuk anda sepanjang menjadi seorang pelukis sepenuh masa. Bagaimana untuk survive dan juga bagaimana untuk meneruskan kehidupan anda sebagai seorang pelukis. Okey, setelah anda berjaya mengumpul dana sepanjang anda bekerja sepenuh masa dan mengumpul dana, bekerja sepenuh masa dan juga melukis separuh masa, anda berjaya mengumpul dana sepanjang beberapa tahun, dan tibalah masanya untuk anda berhenti kerja sebab anda memang bersungguh-sungguh ya nak menjadi seorang pelukis sepenuh masa. Anda pun dah cukup duit ya. Sebagai contoh, mungkin anda telah mengumpul duit sebanyak RM15,000 ya. Apabila anda telah berjaya mengumpul dana ini, anda jangan menghabiskan kesemuanya duit ini. Pastikan anda gunakan duit ini dengan cermat ya. Okey, sebagai contoh, jika anda mendapat RM15,000, anda bahagikan RM15,000 itu bahagikan dengan 5 bulan. So anda boleh dapat RM3,000 sebulan ya, RM3,000 sebulan. RM3,000 inilah untuk anda membuat perbelanjaan ataupun membeli barang keperluan, membeli peralatan melukis dan juga membayar bil-bil anda untuk survive dan juga keperluan hidup. So RM3,000 mungkin anda boleh letak 500 put aside sebagai simpanan anda, dan selebihnya itulah untuk keperluan anda untuk survive sebagai seorang pelukis ya, selama 5 bulan. So 5 bulan tu you ada RM3,000 sebulan sehingga 5 bulan. Dalam sepanjang 5 bulan itu anda kena bekerja keras lagi, bekerja juga seperti juga kerja-kerja yang lain. Anda kena mempromosikan karya anda, anda kena menjual kepada pelanggan. Dalam masa 5 bulan takkan anda tak boleh jual sekeping ataupun 2 keping lukisan ataupun 3 keping lukisan sepanjang 5 bulan tersebut. So bila anda berjaya menjual sekeping ataupun 2 keping, anda bolehlah top up dalam dana anda tersebut. Kemudian dari situlah anda akan anda akan boleh survive kepada bulan-bulan yang seterusnya sehinggalah ke akhir hayat anda. Setelah beberapa tahun anda menjadi seorang pelukis sepenuh masa, tibalah masanya ya untuk anda mengadakan pameran solo ya. Macam mana nak mengadakan pameran solo ya? Anda kena mengadakan pameran solo ya, tak kira di mana-mana galeri yang ada di Malaysia ya. Hantar resume dan juga portfolio anda pada galeri tersebut ya. Ramai yang tidak tahu apa itu resume. Resume adalah profil anda, nama, biografi dan juga statement tentang hidup anda, pengalaman anda dan juga karya-karya apa yang anda buat ya. Ceritakan dalam satu statement apa yang anda buat, medium yang anda gunakan dalam menghasilkan karya anda, kemudian anda filekan dalam satu file. Kemudian anda boleh hantarkan resume tersebut di mana galeri-galeri yang anda rasakan sesuai untuk anda mengadakan pameran solo anda. Sebelum itu anda kena aktif ya. Sebelum anda mengadakan pameran solo, anda kena aktif berpameran dan juga menghasilkan karya anda konsisten ya sepanjang tahun. Dan juga mungkin sebelum itu anda boleh join mana-mana pameran berkumpulan di mana-mana galeri yang menganjurkan pameran seni ya. Kenapa perlu mengadakan pameran solo? Mengadakan pameran solo ini adalah
untuk menaikkan level anda, ya, untuk go to the next level, di mana untuk menjadi seorang pelukis profesional you kena ada mengadakan pameran ni di mana-mana you pergi, ke New York ke London ke Paris, di Indonesia pun semua sama, ya. Jika anda lihat pelukis-pelukis profesional pada hari ini, mereka semua mempunyai profil di mana mereka telah mengadakan pameran-pameran, sama ada pameran berkumpulan maupun pameran solo, untuk menaikkan level mereka sebagai seorang pelukis yang lebih profesional, ya, untuk mengestablishkan kerjaya mereka sebagai seorang pelukis. Apa itu establish? Establishment ini adalah pengiktirafan diri anda sebagai seorang pelukis penuh masa, ya. Dia seperti juga macam pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya, seperti jika ada kerja kilang, ya, mungkin anda akan menjadi seorang pekerja yang biasa, ya, bawahan. Kemudian untuk pergi kepada next level, you mungkin akan naik pangkat jadi sebagai seorang supervisor. Daripada supervisor kemudian anda naik pangkat menjadi manager, ya. Itu adalah level-level, ya, pekerjaan. Sebegitu juga dengan kerjaya sebagai seorang pelukis, ya. Untuk menaikkan level anda ataupun pangkat anda daripada pelukis yang biasa, pelukis, kemudian anda naik pada satu level menjadi seorang pelukis yang lebih pro, you kena ada pameran solo untuk establishkan diri anda sebagai seorang pelukis profesional. Apabila anda telah establish, di mana anda telah diperkatakan di media-media, ya, di media seperti establishment ini, anda telah diiktiraf di mana apabila media-media yang juga establish, di mana media-media yang terkenal, sebagai contoh anda telah disebut dalam media, sebagai contoh media TV3, ya, dia masuk dalam TV, kemudian you masuk dalam surat khabar tempatan seperti Berita Harian dan juga Utusan Malaysia dan sebagainya, ya, media-media yang established dan juga terkenal di seluruh Malaysia. Apabila anda telah disebut ini, kemudian level anda sebagai pelukis telah dinaik tarafkan, ya. So anda punya nama pun telah naik, dan harga lukisan karya anda pun boleh dinaikkan. Ini kerana anda telah di-establishkan sebagai seorang pelukis yang profesional. Ini telah menjadi resam, ya, kerjaya sebagai seorang pelukis. Tak nak you kena follow the rules, ya. Jika anda tak berusaha untuk meningkatkan diri anda, siapa lagi yang nak naikkan diri anda? Jika anda tak melakukan usaha ini, mungkin anda hanya akan menjadi seorang pelukis sampai sekadar pelukis biasa, sampai bila-bila nak menaikkan harga lukisan pun memang sukar. Jadi macam sukarlah untuk mencari-cari kerja, ya, ataupun projek seni, ya, memang sukar untuk dapatkan, sebab mungkin level anda tidak dapat dinaikkan kerana anda tidak berusaha untuk menaikkan level anda sendiri. So anda akan menjadi seorang pelukis, sekadar pelukis sampai bila-bila ke akhir hayat anda. Itulah dia, ya, serba sedikit, ya, tips-tips dan juga cara bagaimana untuk menjadi seorang pelukis penuh masa, dan juga bagaimana untuk survive sebagai seorang pelukis, ya. Hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Tepuk dada, tanya selera. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum itu kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Stay safe. Thank you.